أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam yang dirahmati oleh Allah, Nazir dan seluruh jatan kuasa majlis Fatimah Zahra Al-Qasas, Saiful dan seluruh pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun tuan-tuan sekalian, insya-Allah dah di penghujung dah bulan Syaban. Tuan-tuan sekalian, kita ulang baca doa tuan-tuan semenjak daripada bulan Rejab. Allahumma barik li fi Rajab wa barik li fi Sya'ban wa balighni Ramadan. Doa supaya kita diberkati dengan bulan Rejab, diberkati dengan bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Mengapa Ramadan begitu penting kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita berdoa semenjak awal Rejab lagi tuan-tuan. Kita berdoa, ya Allah panjangkan umur kita masuk bulan Ramadan. Tidak lain tidak bukan kerana Ramadan penghulu segala bulan. Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan bulan pengampunan. Dilipat kali gandakan amalan kita, tuan-tuan, pahala dilipat kali gandakan bulan Ramadan. Allah buka pintu pengampunan seluas-luasnya kepada umat Muhammad dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, umur kita pendek, berbeza dengan umur umat sebelum daripada kita. Dakwah Nabi Nuh 850 tahun, panjang umur dakwahnya. Umur manusia pun panjang, umur kita pendek. Umur 40, 50 ramai dah meninggal dunia tuan-tuan sekalian. Ramai teman-teman kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pendek, maka di atas adanya neraca imbangan Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan Ramadan kepada kita, kepada umat Muhammad. Terdapat malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insya-Allah kita konsistenlah tuan-tuan, kalau boleh. Kalau boleh tuan-tuan, hidupkan majlis ilmu, majlis tazkirah, berikan pencerahan kepada masyarakat biar masyarakat faham. Ramadan ini bukan mari dia bentuk pakej budaya, tidak tuan-tuan sekalian. Ramadan tuan-tuan sekalian bulan ibadah kita. Biar mari tu mereka istiqamah sampai akhir Ramadan. Ni biasalah tuan-tuan. Bukan Fatimah Zahra saja, tempat lain pun sama. Tuan-tuan akan terkejut tahu, minggu pertama ni ramai, saya rasa melimpah penuh sampai kat pagar masjid. Dah. Kalau masjid-masjid yang kita kuliah bulan tetap tu, rasa terkejut tengok Allah ramainya orang tuan-tuan. Bukan kita terkejut, tiang masjid pun terkejut tuan-tuan. Ini hantu kubur mana ramai dah. Masuk minggu ketiga, minggu keempat, la salam wala kalam. Masing-masing tuan-tuan lari dah daripada masjid. Dah, mereka tinggalkan fasa paling penting, fasa yang ketiga, yakni 10 malam terakhir, itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka. Sayang tuan-tuan sekalian, sayang sungguh tuan-tuan sekalian. Di kampung lagi dahsyatlah tuan-tuan sekalian. Ini saya berbalik daripada program ekspedisi dakwah di Pulau Perhentian DUN N01 Kuala Besut tuan-tuan sekalian. Jumpa Tok Imam lama dia, ada Tok Imam baru dia, nak beranak tuan sekalian. Dia kata, ustaz, orang pulau ni ustaz, dia kata orang kampung hak jahil tu boleh arah Tok Imam. Dia kata, Tok Imam tak usah baca panjang-panjang lah, baca Qul huwallah, dia kata. Dia pula arah Tok Imam tuan-tuan. Oh penat tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, kalau sebelum mata akhir riwayat Aisyah, Nabi ajakkan keluarga Nabi untuk iktikaf, untuk beribadah tuan-tuan sekalian, untuk beribadah, ibadah malam tuan-tuan sekalian. Riwayat Aisyah, Nabi solat, Nabi qiyam sampai bengkak kaki Nabi. Kita bengkak hati tuan-tuan, lama tak imam baca. Kampung dah selidak tuan, kampung tu kalau boleh tak imam baca qul huwallah inna a'taina tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah Ramadan kita hidupkan dengan pakej ilmu, dengan mengaji tazkirah. Tuan-tuan sekalian, buka puasa jemaah kali 10 mata akhir saya cadanglah masjid tuan-tuan buat majlis sahur tuan-tuan sekalian. Senang, tak gopoh-gapoh kita nak iktikaf, nak balik rumah tuan sekalian, buat potluck tak apa, masing-masing bawa bekalan rumah, makan kongsi-kongsi, insya-Allah meriah Ramadan kita tuan-tuan sekalian. Baik, Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian begitu akrab dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bulan lain Nabi sentiasa dah dengan Quran, tapi Ramadan terlebih Nabi suka sangat dengan Al-Quran. Bahkan ditasmi' bacaan Nabi oleh malaikat Jibril.
Maknanya Nabi belajar Al-Quran, cara bertalaki, cara berguru. Siapa kita tuan-tuan kalau belajar Quran tak ada guru, tuan-tuan sekalian. Nabi, malaikat Jibril tasmi' baca Nabi. Dan Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan-tuan, untunglah orang yang sentiasa hidupnya dekat dengan Al-Quran. Dan bahkan Nabi pula, tuan-tuan sekalian, memberikan motivasi, beri tasjid, beri suntikan semangat supaya kita umat Muhammad hafaz Al-Quran. Dan bulan Ramadan paling sesuai lah, tuan-tuan sekalian, paling sesuai muslimin dan muslimat sekalian kita hafaz Al-Quran. Sahabat-sahabat Ramadan kalau ada ayat Quran semalam turun, Nabi lepas salat subuh Nabi terangkan kepada sahabat-sahabat. Dan banyak pula ayat Quran turun semasa Nabi bermalam di rumah Aisyah. Aisyah isteri Nabi paling pintar, paling banyak hafal Quran, paling banyak hafal hadis, 2210 buah hadis. Kata Abdullah Ibn Mas'ud, inilah isteri Nabi paling cerdik, tuan-tuan sekalian. Jadi Quran turun, Nabi terang kepada Aisyah dulu, dan lepas salat subuh Nabi terangkan kepada jamaah yang hadir di masjid Nabi, dan masing-masing ambil peluang untuk menghafaz Al-Quran. Nabi bersabda, asyraful ummati hamlatul Quran. Semulia-mulia umatku ialah orang yang menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan, mengapa jadi mulia ni tuan-tuan? Orang hafaz Quran maksiat-maksiat tak boleh, tuan-tuan. Mata, telinga, mulut. Saya pergi minggu lepas tu dengan rombongan Muslim Care, kita bawa juga 15 orang doktor. Ada 7 orang tahfiz, tuan, 6 pelajari tahfiz, seorang guru, tuan-tuan sekalian. Tahfiz An-Nur, ingat tahun lepas, tuan-tuan derma ke tahun lepas? Kutip derma tu kita buat, alhamdulillah siap dah, tuan-tuan. Tak adalah 100% lagi, dah boleh belajar dah, tuan-tuan sekalian, di Setiu Terengganu, kawasan pedalaman, tuan-tuan sekalian. Jadi dah program padat ekspresi dakwah ni ada ruang juga untuk snorkeling, pergi pula, tuan-tuan, pula Pontian. Dah Allah, tuan-tuan, bawa pelajar tahfiz, tuan-tuan. Orang putih hok foreigner hok bikini tu, tuan tahu lah ni hok Korea ni. Yang trend budak mereka minat Korea, tuan-tuan. Kata jangan tengok dia, subhanallah, masya-Allah. Tangan buka. Kata dia Ustaz Mak Kemboja ke ustaz, dia kata budak-budak tahfiz ni hilang dah 15 juzuk ustaz dia. Mata nak kena jaga sebenarnya, mata, mulut, telinga, tuan-tuan. Kata orang hafal Quran ni sangat mulia, tuan sekalian. Ramadan ambil peluang. Ambil peluang kita perbanyakkan membaca Al-Quran dan hafaz Al-Quran. Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan, bulan kemenangan. Banyak peristiwa-peristiwa pertembungan di antara iman dan kufur berlaku dalam bulan Ramadan dan berhujung dengan kemenangan kepada kelompok Islam. Yang sentiasa kita ingat bulan Ramadan, penceramah-penceramah kita mengingatkan tentang Yaumul Furqan, hari pembeza di antara hak dan batil. Allah panggil perang, yang ini perang Badar, tuan-tuan sekalian. Tanggal 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Tahun yang sama, tuan-tuan kena faham, disyariatkan puasa kepada orang-orang yang beriman. Ayat 183 surah Al-Baqarah turun pada bulan Syaban tahun 2 Hijrah. Dan Ramadan tahun 2 Hijrah puasalah kita, tuan-tuan. Turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Persoalannya, Nabi dah puasa ke belum sebelum Ramadan tahun 2 Hijrah? Ibu-ibu, Nabi puasa dah. Puasa Nabi 13, 14, 15 hari bulan, tiap-tiap bulan. Puasa Nabi pada Isnin Khamis, tuan-tuan sekalian. Dan juga Rasul sebelum puasa, tuan-tuan, sebut puasa Nabi Daud AS, Nabi Nuh AS. Orang Yahudi pun puasa, tuan-tuan sekalian. Dah nak beritahu muslimin dan muslimat, Ramadan 2 Hijrah perang. Nabi dengan 313 orang beriman. Nabi nak pintas rombongan atau kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah yang balik meniaga daripada Syam dengan 1000 ekor unta, bawa nilai dagangan sejumlahnya 50,000 dinar emas, jumlah yang besar. Mengapa Nabi nak pintas rombongan dagang ni, tuan-tuan sekalian? Sebab nak ambil balik apa yang diambil oleh kafir Mekah dalam peristiwa operasi hijrah Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabat yang kaya seperti Suhaib Ar-Rumi, sahabat-sahabat yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, semua dirampas harta benda mereka, tuan sekalian. Jadi rupanya pergerakan Nabi dihidu oleh musyrikin, oleh kafilah Abu Sufyan, dan dia telah mengupah seorang badui
yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari daripada kabilah Al-Ghifar untuk beritahu kepada orang Mekah, pada kerajaan Mekah, apakah kesiapsiagaan orang Islam. Damdam dia pecut untuk dia tuan-tuan sampai ke Mekah, cari Kaabah lah, mencuri tanda-tanda sekalian. Dia koyak rabakkan baju dia, dikerat telinga unta dia tuan-tuan. Nak beritahu berita sensasi ni tuan-tuan. Orang Mekah dengar dengan penuh semangat, penuh keangkuhan, kesombongan. 1000 orang lebih keluar daripada Mekah untuk memerangi orang-orang yang beriman. Kelebihan peristiwa perang Badar ni tuan-tuan sekalian ialah orang Islam menguasai sumber air tuan-tuan sekalian. Dan Ramad bulan panas terik. Ramadan ni panas tuan-tuan. Tadi tak Facebook anak buah saya, Ustaz Khairul Azli, pergi minggu lepas Mekah, nampak hangus muka tuan-tuan. Dia start rejak panas, Syaban panas, kemuncak Ramadan, Ramad bulan panas terik. Akhir Ramadan yang lepas saya puasa di Mekah, di Madinah. Di Madinah 51 darjah Celsius, 51 tuan-tuan. Malam 46, 47, panas pada siang kita. Kita siang 31, 32, 46, 47 tuan-tuan. Panas. Palestin pun sama. Mesir panas tanda sekalian, panas. Ni Middle East bulan Ramadan, Ramad bulan panas terik. Berlaku pertembungan. Yang pertama Al-Mubarazah. Al-Mubarazah ni perang tanding antara pahlawan Islam lawan kafir. Pahlawan Islam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hamzah dengan Ubadah Al-Harith lawan 3 taiko musyrikin. Yang pertama tuan-tuan, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Dibunuh ketiga pahlawan musyrikin dan berlakulah perang secara terbuka. Orang Islam dia berjuang bersungguh-sungguh walaupun persenjataan mereka kurang. Nabi bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berperang untuk meletakkan kalimah Allah pada suatu tempat yang tinggi, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah menang tentera Islam. 70 musyrikin telah berjaya dibunuh, 70 kena tawan, termasuk Suhail bin Amru, seorang pemimpin Mekah yang pandai berpidato, yang kena bunuh 70 orang sebagai pemimpin. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Bukhtari bin Hisham, Omar bin Hisham terbunuh. Tuan-tuan, bagaimana Nabi nak uruskan tawanan perang 70 orang ni? Nabi bermusyawarah. Sebagaimana disebut oleh Sayyidina Umar, aku tidak pernah melihat manusia yang paling suka bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya pandangan Sayyidina Umar, yang Nabi gelar Al-Faruq. Al-Faruq maksud dia orang yang dapat bezakan hak dan batil. Kita gelarkan Sayyidina Umar Abul Futuhat, bapa pembukaan. Zaman dia dah boleh buka Mesir ni. Tuan-tuan ni nak bincang Mesir mana ni? Zaman dia Panglima Islam Amr al-As. Tuan-tuan sekalian, tengok macam mana keadilan pemerintahan Amr al-As. Tuan-tuan sekalian, pemerintahan Islam, tengok Islam berkembang di Mesir. Dulu jelapan makanan, tuan-tuan sekalian, yang membekalkan makanan kepada tanah Arab sebab Allah anugerahkan Nil, sungai Nil kepada Mesir. Panglima Islam Sa'ad bin Abi Waqqas tawan tahun Syirak. Sa'ad bin Abi Waqqas tawan Iraq. Panglima Islam Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah tahun Syria. Panglima Islam Khalid bin Al-Walid tahun Palestin. 2 buah empayar besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar. Rom yang dipimpin oleh Heraklius, Herakla tumbang perang Yarmouk manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra tumbang perang Al-Qadisiyah. Hebat Sayyidina Umar ni tuan-tuan. Sayyidina Umar punya cadangan, kita pancung kepala. Itu Sayyidina Umar. Nabi tanya pandangan Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar cadang mana-mana tawanan yang ada harta benda, ada kekayaan mereka di Mekah, mereka boleh tebus diri mereka dengan kekayaan mereka. Seorang 4,000 dirham. Sebab itulah Suhail bin Amru ditebus 4,000 dirham. Adapun tawanan yang miskin, tak ada harta benda, maka seorang mereka tapi ada ilmu, maka seorang mereka, setiap orang mereka hendaklah mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah sehingga boleh membaca dan boleh menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima cadangan Sayyidina Abu Bakar tambah kelebihan ilmu tadi, tapi Nabi tak tolak sama sekali cadangan Sayyidina Umar. Islam agama tegak atas unsur kefahaman, al-fahmu, ilmu ni tuan-tuan sekalian ni, masya-Allah. Gerakan Islam dia berkembang di kawasan bandar-bandar dan pinggir bandar. Tengok Mesir pada ni tuan-tuan, di mana kubur Hizbul Hurriyah wal Adalah, Freedom Justice Party. Tengok, cuba tengok demografi politik di mana kawasan dia menang. Kubur di Alexandria, Iskandariah tuan-tuan, dia Qahirah. Tak, kawasan bandar tu kubur dia tuan-tuan, dan pinggir bandar.
Pinggir bandar tuan-tuan sekalian. Sebab tu Al-Banna pun walaupun tubuh di Ismailiyah Gerakan Ikhwan tahun 98, tahun 32 dipindah ke markaz operasi Kahirah ke bandar. Tuan-tuan sekalian, orang bandar tuan-tuan mudah akses maklumat, boleh mencerap ilmu dengan baik. Samalah hari ni tuan-tuan. Dan kata Lembah Kelang ni tuan-tuan, orang mudah terima gerakan Islam di Selangor wilayah. Jadi, kalau tengok Terengganu tuan sekalian, tengok Terengganu, menang 15 kursi semua kawasan-kawasan bandar, sak bandar, kawasan yang subur dengan majlis ilmu. Tuan-tuan, masuk setiu, masuk besuk, yelak tuan-tuan sekalian. Kata Ustaz Nuh duduk bertanding, ini paling membesuk Tuan Senapi 033 dekat Kerajaan Langit Ayah Peng. Buat malu kampung aku je tuan-tuan. Memanglah penat tuan sekalian. Tengok atas Don Cukai tu, tengok Don Cukai Bandar Kemaman, Haji Nafiah boleh menang. Tengok surau-surau dia, masjid dia tuan-tuan. Para asatizahnya, guru agama mengajar, ulama-ulama muda, Ustaz Hazri Yusuhnya ramai, Ustaz Rosli Jabar daripada Pahang kuliah hidup tuan sekalian, termasuk ada kuliah Ustaz Azad Idrus. Tengok Dun Pakarnya Ustaz Satiful Bari Mamat. Tengok Pondok Darul Bayan, Madrasah Darul Bayannya tuan-tuan. Tengok Masjid Pinang Merah tiap-tiap malam kuliah. Tuan-tuan sekalian, Ustaz yang hebat-hebat, Ustaz Jamaluddin Al-Hafiz. Tengok orang middle class, tengok macam rantau Petronas tu, orang middle class, balik UK, balik US. Seperti undi dia pun menang 503 undi, tinggi tuan-tuan sekalian. Tengok Dun Sura, dulu Ustaz Wan Hassan Muhammad Ramli. Sura tu bandar pentadbiran Dungun tuan-tuan sekalian. Daripada tahun 60-an hebat orang sekitar ni tuan-tuan. Tahun 60-an almarhum Ustaz Omar Syukri Imbung buka kitab Ma'rifat Tariqah Usrah. Tuan-tuan, Ma'rifat Tariqah tahun 60-an punya hebat. Ada Madrasah Zainiyah. Sekarang ni macam masjid Surah Hujung, masjid besar tuan sekalian. Tiap-tiap malam kuliah. Ustaz muda-muda, Ustaz Syekh Hanafi tiap-tiap malam kuliah. Bila Ustaz Azaidu pun tiap-tiap bulan turun. Tuan-tuan abang pun sama, boleh menang tuan-tuan. Kalau Ru Rendang tu Masya Allah, lihatlah pusat di Masjid Rusila hari Jumaat, ribuan manusia tak ada kitab. Bukan baru tuan-tuan. Kalau tuan tahu sejarah Terengganu ni, inilah pusat dia daripada awal abad 20. Kebangkitan di Pahang tuan-tuan, pejuang Mak Kilau, Datuk Bahaman semua tu tuan-tuan, lari selamatkan diri, dikejar oleh British, lari ke Terengganu. Di situlah mereka sembunyi. Dulu pondok, dulu sekitar Masjid Rusila tu pondok agama tuan-tuan. Termasuk tandah masjid tuan-tuan, berhenti tandah masjid tepi yang bangunan berasingan tu, itulah pondok. Datuk Gajah, Datuk Bahaman Mak Kilau berteduh tuan-tuan sekalian. Ni pusat apa? Syarikat Islam Terengganu. Siapa tubuh tuan-tuan sekalian? Inilah ulama-ulama di sini. Tuan Guru Haji Omar Siam, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung. Syarikat Islam Terengganu tubuh tahun berapa tuan-tuan? 1909 ataupun 1911. Dah. Sebab apa? Ulama macam Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung dengan Tok Kepada Tuan Guru ni paling marah pergi ke Indonesia. Ada Syarikat Islam Indonesia. Ulama-ulama tubuh Syekh Omar Said Cokro Minoto, tubuh Syarikat Islam Indonesia nak lawan penjajah Belanda. Sampai kena haram gerakan ni tuan-tuan sekalian. Di Terengganu Syarikat Islam Terengganu meletup kebangkitan rakyat Terengganu tuan-tuan sekalian. Perang lawan British tuan-tuan sekalian ni, angkat bendera Khilafah Osmaniyah. Tuan-tuan kena ingat sejarah ni. Tahun 48 pula Tanah Melayu tubuh Hizbul Muslimin di Perak. Sekolah agama Ma'had Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggul tuan-tuan sekalian. Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Ustaz Ra'ono, Ustaz Abdul Tamimi, 5,000 lebih para asatizah guru agama berhimpun. Tubuh Hizbul Muslimin tuan-tuan sekalian. Hizbul Muslimin Terengganu siapa ketua dia? Nama Tuan Guru Haji Awang Abdul Rahman. Itulah Masjid Rusila tuan-tuan sekalian. Hidup dengan kuliah-kuliah ilmu, maka alhamdulillah tuan sekalian boleh menang. Tengok Dun Bukit Payung, Ustaz Muhammad Anah Hamzah. Tengok masjid mereka yang hidup, Masjid Titian Baru, tiap-tiap malam kuliah. Di kampung ni tuan-tuan, kalau masjid tiap-tiap malam kuliah, kehebatnya. Tuan-tuan ni sebab masjid bandar ni tiap-tiap malam kuliah. Kalau ustaz tidak hadir, orang kampung tak lari. AJK akan buka tayangan apa? Tayangan kuliah Ustaz Azad Idrus. Tak lari tuan sekalian. Tengok Alul Limbat, Ustaz Arifin Rahman, 2 ijazah. Ijazah Sains Komputer USM, satu lagi ijazah Universiti Al-Azhar Syariah tuan-tuan. Tengok masjid apa hebat tu, Carnival ni, Masjid Pengadang Baru. Cuba tuan singgah tengok Masjid Pengadang Baru. Kalah Masjid Kosah tuan-tuan. Confirm kalah. Buat apa? Buat carnival sebesar-besar tuan-tuan sekalian. Ramai orang tiap-tiap malam forum kuliah tuan-tuan. Kuliah subuh Ustaz Azhar tu cecah 1,000 orang. Punya dahsyat tuan-tuan sekalian. Boleh menang. Kalau Parlimen P036, Parlimen Kuala Terengganu, 4 Dun sabu bersih. Sebab apa? Kuliah ilmu hidup, majlis ilmu hidup tuan-tuan. Kalau Ustaz Dr. Khairul At-Takiri, Parlimen Kuala Nerus,
Ini sak bandar Terengganu tuan sekalian. Pinggir bandar tuan sekalian, daripada Dun Bukit Tunggal Dr. Ali Razak, tengok Masjid At-Taqwa, Masjid Batu Nam, gemilang sejak tahun 80-an lagi. Zaman Ustaz Awan Nasruddin Abakar atau Ustaz Awang Tuku Besi. Kuliahnya hidup, solat berjemaahnya hidup tuan-tuan. Tengok alhamdulillah boleh menang tuan-tuan Dr. Ali Razak. Tengok Dun Teluk Pasu Ustaz Ridwan Hashim. Dia sezaman Masjid Kosas semasa berlaku krisis dulu tuan-tuan. Krisis macam mana rampasan masjid ni, dia sama berlaku rampasan masjid Darul Ihsan. Tu imam dia Ustaz Ridwan Hashim. Tengok masjid dia, Masjid Bangor Prado. Tiap-tiap malam kuliah, khutbahnya hebat tuan sekalian. Forumnya, talk show-nya boleh menang tuan-tuan kalau hidup majlis ilmu. Tengok Dun Tepuh Ustaz Syamuddin Abdul Karim, bekas pegawai agama Petronas tuan-tuan sekalian. Tengok orang sekitar hok middle class ramai apa? Ada Uniza je, ada Koza, UDM tuan-tuan sekalian. Di Mengabang Tengah tu tuan sekalian, di Tok Giring Peluk Sekolah Agama, Maktafi dan sebagainya boleh menang. Tengok Ulu Terengganu, penat Ulu Terengganu tuan-tuan. Don Ajil, Don Telemong. Penat tuan-tuan. Don Telemong, nama kampung pelik-pelik, kampung Tok Imang Lapor. Sungguh tuan, kampung Tok Imang Lapor. Kalau Tok Imang Lapor, makmum Tabak Kebulu. Berat tuan-tuan. Dah tak mengaji, macam mana dapat kesedaran? Saya sebut itulah tuan sekalian. Tengok kalau tengok Ustaz Khairuddin At-Taki, Dr. Khairuddin menang tuan sekalian. Dah seronok. At-Taki ni tu ni sebuah kampung dia dah, seberang Taki. Orang ingat apa At-Taki? Ini seberang Taki, ni sebuah kampung dia. Kalau saya Al-Besuti tuan sekalian. Ada kawan seorang hebat benda buku tu, Ustaz Lutfi Batnani. Ustaz Lutfi Batnani, apa dia? Batu Nam Batnani. Ingat Jordan kalau benar mana tuan-tuan. Jadi CV dia mudahlah tuan-tuan. Kekuatan gerakan Islam ialah di mana hidupnya majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, majlis pencerahan tuan sekalian. Sama hak Mesir tuan sekalian, sama sebiji tuan sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi tak tolak sama sekali cadangan Sayyidina Umar. Dua orang dipancung, dipenggal leher mereka. Siapa mereka? Apa dosa mereka pada Islam? Seorang nama Uqbah bin Abu Mu'aid, yang kedua An-Nadha bin Al-Harith. Uqbah bin Abu Mu'aid ni biasa dah kita dengar kisah dia. Orang ni lah, tengok dia diupah oleh Abdul Uzza ataupun Abu Lahab, oleh Umar bin Syam, Abu Jahal. Entah Nabi peluang, Nabi solat Kaabah di Mekah, tak ada orang, dia letak najuk unta, perut unta yang kotor di atas belakang Nabi yang mulia, tengkok Nabi yang mulia. Nabi nak bengah daripada sujud pun tak boleh. Itu Uqbah bin Abu Mu'aid. Seorang lagi An-Nadha bin Al-Harith. Dia ni penghibur, artis di Mekah. Cuma saya kena jelaskan tuan-tuan, Islam yang datang dalam bentuk pakej yang syumul, yang sempurna, tuan-tuan boleh berhibur. Allah tak manusia nak berhibur, tapi jangan melampau. Sebab tu di zaman Nabi ada penghibur Islam, ada artisnya tuan-tuan. Tengok di Mekah nak lawan syair daripada An-Nadha bin Al-Harith, orang Islam ada Hasan bin Thabit. Di Madinah kalau bersyair dengan syair mencela Islam, menghina Nabi, nama dia Ka'ab bin Ashraf, Yahudi. Orang beriman ada penghibur dia, namanya Abdullah bin Abi Rawahah. Boleh berhibur, tapi jangan melampau tuan-tuan. Kalau zaman kita tuan-tuan, mengapa hari ni rakyat tak peka? Naiklah harga ayam RM9 sekilo ke, naiklah harga kita, tak peduli tuan-tuan. Tuan tengoklah kalau lebih tak peduli tuan-tuan. Orang tak peduli, tak kisah. Sebab apa tuan-tuan? Mereka dibuse dengan hiburan. Kajian Nielsen 2010, Nielsen konsultan antarabangsa, dia buat kajian sampling 500 buah negara. Negara rakyat paling kuat berhibur tuan-tuan. Bukan kata sebagai di Amerika Latin kuat berhibur, dah. Buat kajian, kita di tangga yang ke-10 ranking dunia tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan kata betul. Tengok tuan-tuan TV kita. Ibu-ibu tengok dah, tekan TV 1 in million, tekan TV Who Will Win, Akademi Fantasia, tekan TV Juara Kugiran, Juara Lagu, tekan TV Mari Berdansa, Showdown, Juara Kugiran, tekan TV Anugerah Industri Music, Anugerah Bintang Popular, tekan TV ni kecil nyanyi dah. Apa itu tuan-tuan? Idola Bintang Kecil. Dah masuk musim kelima dah tuan-tuan sekalian. Kecil tu nyanyi dah sampai hak tua nak mati. Ada lagi Kilauan Emas, Daud Kilau. Dah tua dah, salah satu dah tuan-tuan. Dah masuk grup RTM, rehat tunggu mati dah. Menyanyi, berhibur kerja tuan sekalian. Jadi aku tak peduli pada masjid. Ni alhamdulillah tuan-tuan, Selangor ranking nombor 1 bab kuliah.
Cuba tuan-tuan jenguklah sebelah hulu busuk tengok. Pula perhentian tuan-tuan. Kata Imam Ustaz pernah di masjid inilah, saya patahkan seorang saya bertahan untuk kekalkan orang ada di masjid. Zuhur seorang, subuh seorang. Ini akhir ini alhamdulillah kata pelancong datang juga. Sebab apa? Alhamdulillah juga orang masjid dia tuan-tuan. Nampak ustaz mari beri mikrofon kuliah terus tuan-tuan. Ada kelebihan juga. Tapi nak beritahu tuan-tuan, ini keadaan masyarakat luar bandar. Mereka jauh daripada majlis ilmu. Tuan-tuan, kalau pergi sebelah hulu besuk tu tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar tuan-tuan. Penat sebuah faedah ni tuan sekalian. Sebuah faedah. Saya masuk masa kempen pelajar tu 12.45 malam. Tengok ramai berhimpun, tengok dekat dewan ramai. Berapa dia? Berdikir barang. Masjid faedah tenang. Masjid tenang sungguh tuan sekalian. Masjid. Hak ramai kat dia buat hak tu dia piah lembek pergi juga. Dia berdikir ni samalah sebut tuan-tuan hak. Dia ada hak boleh lirik dah, bukan tu lirik. Ada macam J Endoro tu. Saya kat UM Halim Yazid sedap dikit dia motivasi bagus tuan-tuan. Kalau J Endoro sedap suara. Semaya, mari kita pakat semaya. Oh sedap tuan-tuan. Masalah ni paling dikit karut. Makin malam makin carut, makin lucu tuan sekalian. Kadang pondan pun menyanyi tuan sekalian. Berat tuan-tuan. Tengah malam 12.45 mek jenak punggung bersayap bersorak tuan-tuan. Hak tu kuat bersorak. Alah penat. Penat tuan-tuan. Dah. Allah muslimin dan muslimah. Itu orang semaya-maya. Inilah tak semaya-maya ni cari kita lah. Biasalah tuan-tuan. Ustaz kena mari ni. Ada mati. Kalau ustaz tak mari, kita tak start semayang. Kena pergi juga kita tu. Nuh belah hulu tuan-tuan. Pergi tuan-tuan sekalian tengoklah. Ramai lah orangnya duduk bawah ni. Kata naik nak semaya semaya tuan-tuan. Kata bawah 30 orang demo semaya lah. Rupa tuan-tuan tak erti nak akad pak takbir, tak erti semaya jenazah tu di kampung tuan-tuan. Apa payah jenazah lelaki? Susah apa? Allahumma fa'illahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Payah apa? Dah tak mengaji. Dah sakok bau sakok tak naik tuan-tuan. Hak satu kisah lagi menarik kawan cerita tuan-tuan. Dia dah suruh naik juga dia malu duduk boleh naik duduk belakang sebelah belakang rapat-rapat. Dia pejam mata dengan Allahu Akbar, dia beru dia rokok tadi. Rokok tak kena depan. Kau dia, "Hoi, orang tak rokok memangnya." Dia kata, "Mu tak apa, gemulah tu pak saudaraku," dia kata. Jawab lagi. Gemulah tu pak saudaraku dia kata. Jawab lagi. Allahu Akbar. Berat tuan-tuan. Sebab tu kita nak kuat gerakan Islam, nak kemenangan kepada syarak Islam, kita kena bersungguh tekan soal pencerahan dan majlis-majlis ilmu tuan-tuan. Itulah masalah. Rezeki dia kenapa? Orang mengaji sudah dia. Sebab tu faham. Tazkirah sekat tuan-tuan sekalian. Tengok sebab mereka nampak dah tuan-tuan. Di mana orang mengaji dapat kesedaran. Para asatizah bukan sebut soal politik kepartian. Saya ingat saya mengajar tuan-tuan kalau dulu tak sebut soal politik. Kita tapi kalau sebut politik Islam okey. Saya ada prinsipnya, asasnya, sirahnya macam mana. Tak sebut pun. Nama-nama parti, nama pemimpin. Tapi bagi setengah orang mengajar kitab pun tak boleh. Ini masyarakat kita tuan-tuan. Kalau boleh di kampung, cukuplah kami mana Jumaat baca Yasin. Cukuplah bagi mereka tuan-tuan. Dah. Jadi muslimin dan muslimat, An-Nadabi Al-Harith di atas dosa suka menghina Nabi, dia dipancung oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ramadan sebahagian menang operasi perang Tabuk tahun 9 Hijrah tanda sekalian. Ramadan peristiwa besar yang kita baca Al-Quran. Ibu-ibu baca surah apa? Ingat, baca surah kemenangan. Allah turun surah ini bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Sahabat-sahabat sedang bersedih. Mereka dah kena tahala tuan sekalian. Mereka tak boleh masuk ke Mekah. Pakai ihram. Sedih sahabat-sahabat. Sedih sangat. Allah turun surah kemenangan. Ni motivasi tuan-tuan. Ayat pertama dan Nabi buat wirid. Nabi baca ulang baca tuan-tuan. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Ulama tafsir menyebut, sebagai ulama tafsir menyebut, kemenangan yang nyata merujuk kepada Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Adapun sebagai kecil kata peristiwa perang Khaybar yang berlaku pada akhir bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Pertemuan antara tentera Islam lawan dengan Yahudi, di mana berakhir kekalahan Yahudi. 83 Yahudi terbunuh termasuk Huyai bin Akhtab, yakni pemimpin Yahudi Bani An-Nadir. Jadi tuan-tuan sekalian, baik kita ambil pandangan hak ramai lah, kata Fathu Mekah tuan sekalian. Di mana peristiwa ini 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Mengapa berlaku? Musyrikin mencabuli perjanjian Hudaybiyah. Antara butiran perjanjian Hudaybiyah,
Mana-mana kabilah Arab boleh bergabung, sama ada nak bergabung dengan kerajaan Mekah atau kerajaan Islam Madinah. Kabilah Banu Bakar bersekutu dengan kerajaan musyrikin Mekah, manakala kabilah Banu Khuza'ah walaupun kafir, walaupun tak beriman, bersekutu dengan kerajaan Islam Madinah. Pada tahun 8 Hijrah berlaku perang Banu Bakar lawan Banu Khuza'ah. Mekah tolong Banu Bakar sekutu mereka. Dan Nabi SAW, Nabi dah baca dah unjuran strategi. Nabi ni hebat, fatanah, cerdik bestari Nabi, tuan-tuan. Nabi lihat Mekah lemah dah. Ramai pahlawan-pahlawan tokoh besar mereka telah memeluk agama Islam. Contohnya Khalid bin Al-Walid masuk Islam tahun 7 Hijrah. Contohnya tuan-tuan, Amru Al-As juga masuk Islam tahun 7 Hijrah. Maka Nabi himpunkan tentera Islam 10,000 orang. Bijaknya Nabi, tuan-tuan, lihat, Nabi tak ikhtiar ke mana mission, ke mana hari tuju nak pergi ni, tuan-tuan. Sebab apa? Di kalangan tentera Islam ada golongan muhajirin, orang asal daripada Mekah, takut bocor maklumat kepada orang Mekah. Ni fitrah manusia, tuan-tuan, sayang pada keluarga. Macam op-op daulat pun ni, tuan-tuan, tahu berapa orang kena tangkap anggota tentera dan anggota polis. Mengapa ditangkap? Dia bocor maklumat kepada anak-anak mereka orang sulu, tuan-tuan. Ini fitrah manusia, sayang pada keluarga, sayang pada anak beranak, sayang pada orang kampung, tuan-tuan sekalian. Ini berlaku. Hatib Ibn Balta'ah, dia nak bocor maklumat ni, tuan-tuan. Akhirnya digagalkan. Digagalkan. Nabi dapat maklumat langit, digagalkan usaha Hatib Ibn Balta'ah, tuan sekalian. Baik rombongan mengharungi panas terik matahari Ramad, bulan panas terik, sampai di pinggir Mekah. Pada waktu malam tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah, Nabi tak terus serang. Nabi buat perang saraf. Apa strategi Nabi ambil? Nabi bersabda, al-harbu khida'ah, peperangan itu tipu daya, peperangan itu taktik dan strategi. Nabi suruh seorang tentera Islam pasang 3 unggun api. Bayangkan, kali 10,000 kali 3, 30,000 terang benderang pinggir Mekah, tuan-tuan. Orang Mekah ingatlah ramai jumlah tentera Islam, Allah campakkan rasa takut, rasa gerun kepada mereka. Dan track recordnya, tuan-tuan, sebelum ini mereka ramai. Lawan tentera kecil mereka kalah. Contoh perang Badar kita sebut tadi. Kalau kita baca Al-Quran tu, tuan-tuan, surah Ali Imran atau juga digelar surah Al-Badar. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum azillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Peristiwa apa lagi? Perang Ahzab. Pasukan yang bersekutu lawan tentera Islam 3,000 orang, mereka 10,000 orang bergabung. Kafir Mekah bergabung, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraizah, 10,000 orang menang tentera Islam. Maka tuan-tuan sekalian tengok, mereka dah bimbang dah. Esok Nabi dengan sahabat-sahabat masuk ke Mekah berbondong-bondong dengan penuh izzah, dengan penuh kemuliaan. Sahabat-sahabat jalan buka dada, tuan-tuan. Jalan buka dada di luar waktu perang tak boleh. Itu cara jalan orang sombong, orang angkuh. Tapi masa perang kita kena show off, kena pamer kekuatan. Tak boleh kita pergi perang jalan tunduk, warak, tuan-tuan. Itu bukan warak, wakrok. Dah kena tunjuk kekuatan, tuan sekalian. Nabi istiar pengampunan. Nabi lawan, barang siapa yang berlindung di Kaabah maka dia akan selamat. Mari pak saudara Nabi nama Al-Abbas. Kata Al-Abbas, wahai Rasulullah, kamu tahu bahawa Abu Sufyan seorang yang gemakan pada pujian, yang gemakan pada kemegahan. Maka kamu lakukan sesuatu supaya dia masa megah. Nabi istiar, barang siapa yang berlindung di Kaabah maka dia akan selamat. Barang siapa yang berlindung rumah Abu Sufyan, dia juga akan selamat. Dan barang siapa yang menutup daun-daun pintu, rumahnya juga akan selamat. Apa maksud Nabi? Mesej Nabi tak payah lawan. Nabi nak maafkan semua orang. Tengok apa kesan, tuan-tuan. Lalu Nabi bersikap pemaaf gini. Abu Sufyan tersentuh hidayah. Dia telah memeluk agama Islam. Diikuti berbondong-bondong oleh penyokong dia, oleh pengikut dia, rakyat Mekah, tuan sekalian. Kita baca Quran tu lah, idza jaa nasrullahi wal fath. Kita baca ini kisah Fatu Mekah. Cuma 80 orang tak beriman, termasuk nama dia Safwan bin Umayyah. Ni contoh manusia Allah tunjuk, tuan-tuan. Ni ibrah kita. Ada manusia, tuan-tuan, dia tidak mau berjuang atau tak mau beriman sebab apa? Ada kepentingan di hidup mereka. Safwan bin Umayyah fikir, kalau dia beriman masuk Islam, macam mana bisnes patung berhala dia? Mekah ni pusat agama wasani, tuan-tuan. Bulan Zulhijjah ni musim haji.
Zaman jahiliah pun ada haji dah cara dia. Jahalatun bodoh, jahil, bodoh, jahil erti kata tanpa petunjuk. Mereka tawaf telanjang, tahun siang hari tawaf orang lelaki, orang perempuan tawaf pada waktu malam. Mak sekodeng jenuh tuan-tuan. Lepas tu mereka sembelih binatang, darah lomo pada Kaabah, dinding Kaabah tuan sekalian. Jadi ramai berhimpun, 360 kabilah berhimpun tuan sekalian. Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Hashim. 360 meniaga kaya raya tuan sekalian. Sama sekarang pun tuan-tuan kalau meniaga Mekah ni kaya. Ramadan cukup, musim haji 2, Ramadan musim haji, Ramadan 4 juta. Allah, kita kan orang Malaysia ni obses beli belah ni tuan-tuan. Dah, ibu-ibu pergi Mekah, lepas keluar babu sekeluar pintu masjid, bau naik Al-Barah ni shopping tuan-tuan sekalian ni. Allah, orang Malaysia ibu-ibu ni duk usung Toto, beli Toto made in Thailand. Beli kalau kubur atas panjang boleh. Tapi sibuk nak beli Mekah tuan sekalian. Jadi Sofai fikir dia kalau Islam nak berniaga macam mana patut berhala. Inilah manusia tuan-tuan. Tapi betul lah bila dia masuk Islam ramai-ramai ni, annas ala dini mulukihim, rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Sebab tu tengok Mursi walaupun sikap mereka tuan-tuan, tabiat salat berjemaah yang sentiasa dipapar oleh media perdana. Dia ada 3 stesen yang ditutup ni tuan-tuan. Ada channel Ikhwan, channel 25 tahun sekalian. Mursi yang suka membaca Al-Quran, dia ni dengan Quran, walaupun profesor bidang kejuruteraan. Tuan-tuan sekalian, dah berkhidmat, orang tulis artikel dan jurnal antarabangsa tuan-tuan sekalian. Anak 5 orang hufaz, 5 orang hafal Quran, rumah pun hafal Quran, masya-Allah tuan-tuan. Kalau Ramadan terlepas lagi mesti tengok Ramadan tuan-tuan. Dalam bah ni, dalam trend biasa baca Quran. Orang buka Quran, budak-budak muda baca Quran. Oh, kalau tempat kita tuan-tuan, boleh tuan-tuan naik LRT, naik Rapid KL, buka Quran baca. Topak ke tengok belakang. Riak menunjuk-nunjuk dia kata. Kalau baca URTV, baca Mangga, baca Mempelam, tak apa tuan-tuan. Dah. Ni mesti tengok sebab pemimpin solat 2 tahun, 3 tahun tuan solat hebat di masjid, solat jemaah ni hebat. 2-3 tahun ni hebat tuan sekalian. Atas dataran tu sembahyang masya-Allah. Pernah buat buat solat Jumaat di dataran tahrir tuan sekalian. Kalau tahu pernah beri khutbah tuan sekalian. Masya-Allah. Nak beritahu ni tuan-tuan sekalian ni, pemimpin dia boleh orientasikan kehidupan rakyat dia dengan agama. Palestin sama, saya pernah semayang, pernah beramadan di Palestin, pernah semayang belakang Syekh Dr. Ismail Haniyah, hafal 30 juzuk Al-Quran. Nak cakap mana tuan-tuan, pemimpin duk basah lidah baca Quran. Dah, hebat tuan-tuan. Pemimpin yang bukan bulan Ramadan, Isnin Khamis mereka puasa. Macam Dr. Mursi ni tuan-tuan. Saya tengok kalam Tok Gani Azim masuk surah, dia kata apa? Dia kata kita puasa Isnin Khamis. Kalau makanan halal pun kita tak makan sebab kita puasa, takkan benda haram kita nak makan. Tengok tuan-tuan. Hidden curriculum kalau pemimpin puasa Isnin Khamis. Benda halal pun tak makan. Dah. Takkan nak makan benda haram tuan. Betul, masya-Allah, hebat. Saya tak nampaklah macam mana kalau ni nak khianat Dr. Mursi ni dengan mahkamah tuan-tuan, dia nak cah apa? Saya tak nampak. Rembat dia negara. Tak pandang tuan-tuan sekalian. Dahsyat tuan-tuan sekalian. Nak beritahu muslimin dan muslimat bagaimana Fatu Mekah ni Nabi pecahkan patung-patung berhala. Berakhirlah Mekah pusat agama wasani. Nabi suruh Bilal naik atas bumbu Kaabah untuk melakukan azan bagi mengisytiharkan kemenangan Islam. Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengalir air mata para sahabat kegembiraan. Orang Mekah tunduk ke tanah, tunduk ke bawah tengok Bilal tuan-tuan. Ni bekas hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Kulitnya hitam, rambutnya kerinting tuan-tuan. Tapi ini Allah muliakan, inilah Bilal paling tinggi sekali tuan-tuan. Allahu Akbar. Dah lakukan azan. Orang Arab kalau tuan perasan dia panjang, dia tu kalau azan tak panjang sangat, sederhana je. Hak je tarik panjang orang Melayu tuan-tuan. Dah di Masjid Qausar ni dak dah sebab Tok Bilal hebat, Tok Imam hebat. Saya cerita kat kampung tuan-tuan. Kampung tak ada khusus tahsin azan, tak ada. Dia main pilih-pilih cikuk kita Tok Imam Tok Bilal ni. Ustaz Nur Azli Musa ni hok janggut panjang cerita hok kampung dia Perak. Tok Bilal umur 65 tahun lebih dah. Grup KRU dah, kumpulan rambut uban dah tuan-tuan. Dia kata kadang nyanyuk dah tuan-tuan. Azan Zuhur pakai mikrofon tarik panjang sampai terlupa. Tarik panjang.
hayya 'alas salah, Allahu akbar. Orang kampung pening kepala, tuan-tuan. Nak suruh berhenti payah tu, dikit jawatan dia tetap dan berpencin, tuan-tuan. Tok Bilal. Oh, penat, tuan-tuan. Bilal Al-Azam mengalir air mata kegembiraan. Ni Fatu Mekah bulan Ramadan. Ramadan beranjaluk dalam bulan Ramadan. Ramadan, tuan-tuan, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik Palestin bulan Ramadan, ambil balik bumi Isra bulan Ramadan. Walaupun ada segelintir kata bulan Rajab, bulan Ramadan pun ada catatan, tuan-tuan sekalian. Ataupun mudahlah operasi Tariq bin Ziyad. Tuan-tuan, Tariq bin Ziyad ambil ni bumi Sepanyol ni. Saya biasa ke Sepanyol, ke Cordoba, Granada semua, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan, apa yang kita belajar secara Islam empiris boleh dibuktikan. Kata masjid, oh masjid hebat, ada, tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Cuma kami tak dibenarkan salat, tak benar sembahyang. Dan kita tengok, ya Allah, kita okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, operasi Tariq bin Ziyad berjaya dalam bulan Ramadan. Ramadan, kalau kita lihatlah, kalau nak kaitkan dengan Mesir pada malam ini, tuan-tuan, dengan isu yang sedang hangat melanda hati kita sebenarnya, gelisah, tuan sekalian, rasa sedih, rasa marah, sayu, tuan sekalian, melihat tindakan biadab
kelompok yang anti-Islam kepada Dr. Muhammad Mursi, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, Ramadan ada kisah berkaitan dengan Mesir, namanya perang Ramadan tahun 1973. Julung-julung kali negara Arab mereka perang lawan Israel, boleh menang. Ni julung kali, tuan-tuan sekalian. Dah lawan negara haram Israel, negara Yahudi. Tengok orang Masjid Qasas sebut Yahudi pun diamlah ke warak ke apa ni, warak ke wakrok, tuan-tuan. Dah marah sikit Yahudi, laknatullah. Jangan diam, tuan-tuan. Yahudi laknat. Jangan marah sangat. Yahudi laknatullah wa barakatuh. Oh, kampung saya dia marah sangat, tuan-tuan. Tuan-tuan, tahun 48 bulan Mei tegak negara Arab Israel di atas bumi Israel, bumi Palestin. Makna sekarang 2013 dah 65 tahun An-Nakbah Palestin, petaka Palestin. Perang tahun 48 negara Arab kalah, tahun 49 kalah. Paling kemuncak tahun 1967. 3 buah negara Arab yang pegang dengan fahaman Ba'ath, Socialist Arabism, ditewaskan oleh negara haram Israel. Jordan kalah, tuan-tuan, hilang West Bank, hilang tebing barat. Syria kalah, hilang Bukit Golan. Manakala Mesir, tuan-tuan, hilang Sinai. Tuan-tuan sekalian, dan zaman tu zaman Jamal Abdel Nasser. Zaman ni dah kemuncak kezaliman, saya ingat, tuan-tuan. Zaman tu puluhan ribu aktivis ikhwan disumbat dan penjara. Ikhwan tubuh tahun 1928. Dah, tuan-tuan sekalian, Disember tahun 48 dah kena haram, disumbat dah berpuluh ribu dah. Zaman Raja Farouk. Tahun 1952 berlaku revolusi Julai. Golongan muda dan tentera dipimpin oleh Jamal Abdel Nasser dirampah kuasa, gulingkan Raja Farouk, istiar Republik Rakyat Mesir. Dinaikkan dulu pemimpin transisi, siapa dia? Jeneral Najib. Jeneral Najib sekejap, tuan-tuan. Lepas tu ni sebenarnya naik Jamal Nasser. Dia, tuan-tuan, kiblat pada Soviet. Soviet beri banyak alat-alat bantuan peperangan, bantuan ketenteraan, kepakaran ketenteraan. Sebab apa? Nak jaga nak jaga Mesir yang berfahaman sosialis Arab ni, tuan-tuan. Pemikir-pemikir Islam, ulama-ulama kena bunuh. Yang terkena pemikir macam Syed Dr. Abdul Qadir Audah. Di kitab-kitab, di kampus-kampus, tuan-tuan, kitab perundangan Islam, banyak buku Dr. Abdul Qadir Audah. Pemikir Islam seperti Syed Syed Qutub, pengarang Ma'rifat Tariq, Al-Andalah fil Islam, Social Justice in Islam. Kitab apa? Fi Zilalul Quran, Syed Qutub kena gantung 29 Ogos tahun 66. Syekh Fatah Ismail, Syekh Yusuf Tala'at, ni semua dibunuh zaman Nasir. Lepas tu penjara puluh-puluh ribu, termasuk muslimat yang terkena Zainab Al-Ghazali Jubaili, Hamidah Qutub, semua kena penjara, tuan-tuan. Dahsyat zaman dia. Dia mati tahun 1970. Naiklah Anwar Sadat jadi presiden ketiga Republik Rakyat Mesir. Dalam keadaan gelombang kebangkitan Islam sedang berlangsung. Lepas perang 67, tuan-tuan, negara Arab Middle East ini berlaku kebangkitan Islam, kata John Esposito. Anak-anak muda, pelajar-pelajar universiti, tuan-tuan, di kampus-kampus kebangkitan Islam. Anwar Sadat cari satu kaedah, satu jalan macam mana nak tarik sokongan anak muda dan kelompok kelas menengah yang mula minat pada Islam. Akhirnya dibebaskan puluhan ribu anggota ikhwan daripada penjara, termasuk almarhum Ustaz Omar Tilmisani, tuan sekalian. Ramai puluhan ribu dibebas. Zainab Ghazali bebas tahun 1972. Bebas, tuan sekalian. Rupa semata-mata tarik sokongan, tuan sekalian. Ini politician yang nama Anwar Sadat, tuan-tuan. Ulama-ulama diminta berikan pandangan, bilakah perang paling baik untuk lawan dengan Israel? Maka ulama-ulama, termasuk ulama Al-Azhar, yang masa tu, tuan-tuan, belum kena rantai sebagaimana hari ini lagi, tuan-tuan. Dan meskipun orang membebaskan Al-Azhar, sebenarnya, tuan-tuan, besar jasa mufti ni, tuan-tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, ulama seperti Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, dia bermusyawarah dengan ulama-ulama, fikir masa paling baik Ramadan Syahrul Jihad, Ramadan bulan jihad. Betul sungguh, tuan-tuan. Inilah sejarah. Ulama-ulama pun terlibat. Mereka sama-sama di Barisan Harapan, tuan-tuan sekalian. Contoh di sebelah sini, di Suai, tuan-tuan sekalian, ulama terkena Syekh Hafiz Salamat. Tuan-tuan, saya biasa ke Sinai, lalu nak pergi Gaza ni, lalu ke Sinai, banyak kereta kebal bekas perang letak jadi tugu, tuan-tuan. Mana mereka bangga, ni sejarah orang dulu boleh rampas kereta kebal Israel, tuan-tuan sekalian. Pelibatan ulama, Syekh Hafiz Salamah, Ad-Dababah, kereta kebal Israel sedang mara ke hadapan. Dia ambil pasir, tuan-tuan, dikepal. Pasir dengan batu dikepal, dengan tangan dia baca dengan ayat Quran yang Allah turun semasa berlakunya perang Badar. Suratul Anfal ayat 17. Dan ni ayat ni pun dibaca oleh anggota Brigade Al-Qassam.
Semasa masuk ke Palestin, cerita macam mana tembok tu F-16 jatuh. Mereka tembok unmanned aircraft, pesawat tanpa pemandu atau drone jatuh. Mereka tembok helikopter Apache boleh jatuh, tuan-tuan sekalian. Tembok tu baca ayat tadi, tuan-tuan. Dia baca sampai genggam pasir, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha harama. Dan bukan kamu yang memanah apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Dia balik kata kebal, tuan-tuan, meletup kata kebal Israel. Inilah mukjizat Al-Quran, ibu-ibu. Yang kita panggil Al-Quran dengan pelbagai gelarannya: Al-Huda, Al-Furqan, At-Tibyan, Al-Qalam, Al-Shifa. Apa lagi, tuan-tuan? An-Nur. Banyak nama Al-Quran, melambangkan kehebatan Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi ulama-ulama suruh tentera Mesir sehari puasa banyakkan baca Al-Quran, sebab Ramadan Syahrul Quran. Malam qiyam, jangan buat maksiat. Tengok akhirnya menang dalam bulan Ramadan tahun 1973. Tuan-tuan, Amerika Syarikat terus bahaya, lihat bahaya kepada Israel. Dia suruh Mesir menandatangani perjanjian Camp David. Tuan-tuan sekalian, masa tu Presiden Jimmy Carter, tuan-tuan sekalian. Jadi ulama-ulama bangkit marah kepada Sadat, jangan khianat Palestin, jangan khianat bumi Israel. Termasuk ulama yang hebat dan ulama buta nama Syekh Abdul Hamid Kish. Tuan-tuan kalau biasa ke Mekah ingatlah. Orang lama dia ingat nama Syekh Abdul Hamid Kish, ulama buta. Tuan sekalian. Tapi kaset dia kalau tahun 80-an sekitar kedai kaset Masjid Haram tu penuh kaset dia. Zaman tu guna kaset, tuan-tuan tak? Fenomena jadi pun kaset tahun 80-an saya ingat lagi. Pustaka Jihad di Kota Baru, Pustaka An-Nadwah tu semua pencetak kaset, tuan-tuan sekalian. Zaman tu di Mekah jual kaset. Lepas tu orang bentuk CD, buat bulat pun daripada khutbah Syekh Abdul Hamid Kish. Dia ni buta, tuan-tuan. Dia khutbah, tuan-tuan, semua orang menangis. Dia mesti punya hebat. Merah-merah mata menangis. Kita di Malaysia menangis juga. Merah mata kan menangis, merah mata tidur, tuan-tuan sekalian. Tak tidur macam mana tajuk khutbah? Makanlah buah-buahan tempatan. Jagalah kebersihan air sungai kita. Khutbah. Berat, tuan-tuan, khutbah. Jadi Abdul Hamid Kish ni khutbah, tuan-tuan, tegur Sadat, tegur kerajaan. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali kamu, sebagai penolong kamu, pembantu kamu, teman rapat kamu, pemimpin kamu. Sebahagian mereka merupakan wali kepada sebahagian lain. Surah Al-Maidah ayat 51. Turun tu ketangkap, kena penjara, tuan-tuan, kena gari. Kata Syekh Abdul Hamid Kish, Sadat, aku bukan nak pada kursi kamu, Sadat. Aku bukan nak pada kuasa kamu, Sadat. Aku buta, kamu pun aku tak nampak. Tengok, tuan-tuan. Tengok Mesir, tuan-tuan. Akhirnya Sadat telah membayar harga yang mahal. Apabila, tuan-tuan, dia buat mass crackdown ni, dia kena bayar harga dia lah. Pada tahun 81, bulan Oktober juga, tuan-tuan, semasa dia angkat tabik hormat di atas pentas utama. Petani kalau tuan pergi Kairah, dia tentera jaga, tuan sekalian. Konon tempat yang ada sejarah lah. Tengah berarak tuan sekalian. Tentera nama Lieutenant Khalid Islam Buli. Dia terjun daripada terak tentera, dia berdil. Pentas utama mati Anwar Sadat. Oktober tahun 81, tuan sekalian. Masya Allah. Anak-anak muda mungkin tak ingat, lahir umur tak ingat ni, boleh cari dalam internet. Sadat Assassin. Tengok, dia akan tunjuk video lama, gambar hitam putih. Tahun 81, tuan-tuan. Saya ingat lagi, saya jam 4. Ingat lagi, tuan-tuan sekalian. Peristiwa yang mengepakkan dunia. Naik Hosni Mubarak, apa dia buat, tuan-tuan? Pertama, mass crackdown. Puluhan ribu dia tangkap. Tangkap puluhan ribu, tuan sekalian. Anggota-anggota ikhwan, pemimpin kena tangkap. Sebab itu sekarang tuan lihat ni, yang ni berapa puluh juta ni berarak ni. Mereka berarak ramai-ramai keluar ni, tuan-tuan. Sebab orang ikhwan faham, kalau kali ni mereka tak bangkit sungguh-sungguh, tuan-tuan, tak tahulah apa jadi pada ikhwan. Sebab sejarah dia berpuluh-puluh ribu kena penjara, tuan-tuan, kena bunuh, kena gantung. Ni muslimin dan muslimat. Jadi dia memilik negarakan 40,000 buah masjid. Dimilik negara. Semua masjid persendirian, tuan-tuan, berasal bawah kerajaan. Khutbah yang dikeluarkan oleh kerajaan, dia kawal sungguh-sungguh. Ramai kena penjara, tuan-tuan. Dan yang menarik, tuan sekalian, naik Hosni Mubarak ni, bagaimana Amerika nak pegang Hosni ni, dia bayar 1.3 bilion USD pada Hosni Mubarak. Sebab tu tuan-tuan lihat, jatuh Mursi ni dengan semua mereka plan. Mereka tutup siaran TV, mereka perlahankan internet, tuan sekalian. Lepas terus Rafah border ditutup. Lepas tu
terowong bawah tanah semua mereka dia letup, mereka pecah, mereka tutup bawah tanah. Gaza tuan sekalian akan sengsara tuan-tuan. 8 km tarik ke 40 km, orang 1.7 juta tuan-tuan. Terkepunglah. Nak ambil sumber macam mana? Dah. Ni mana memang ni perancangan Yahudi, belakangnya Amerika dan 3 negara teluk tuan-tuan sekalian. Saudi sangat malang tuan-tuan sekalian, malu tengok tuan-tuan. Malu. Saudi ni kalau tuan-tuan tahu dah, lama mereka kalau tahun 60-an, masa-masa Saudi bersaing dengan negara Mesir untuk jadi ketua negara Arab, dia penentang-penentang kerajaan zaman Nasir, dia boleh ambil kerja di Saudi. Contoh Profesor Dr. Muhammad Al-Wakil ambil mengajar di Madinah. Profesor Muhammad Kutub, adik saya Kutub, boleh mengajar di Saudi. Ni hak pengarah kitab fiqh sunnah siapa tuan-tuan? Syekh Syed Sabit, boleh mengajar Masjid Haram. Ni tokoh-tokoh Ikhwan Syariah pun ambil. Siapa dia tuan-tuan? Tokoh Ikhwan Syariah. Syekh Said Hawa boleh. Dan Syekh Hawa masa Madinah telah nakib bertuk gua jadi. Siapa dia masih hidup? Syekh Dr. Ali Sabuni mengajar di Jeddah tuan sekalian. Tengok. Tapi habis mereka dah rasa kuat Mesir ni bukan pasal lagi, Saudi mula tindas gerakan Ikhwan. Sebab tu tuan-tuan duduk Masjid Haram tu, duduk Masjid Nabawi, jangan duduk cakap. Dekat tiang masjid ni ada orang rekod yang main-main. Betul tuan-tuan. Anak buah saya kena jangan tuan-tuan. Dia budak istimewa duduk cakap. Budak besar lah. Pasal saya kutuk bandar sekejap turun muka barat tuan-tuan, ambil masuk pejabat. Kamu bercakap apa tadi? Tak ada apa. Dia tekan peti saya keluar, saya bercakap sebut pasal Ikhwan kat tiang masjid tuan-tuan sekalian. Punya dahsyat Mesir punya ni. Dahsyat tuan-tuan sekalian. Saudi punya. Dia tangkap Dr. Salman Audah, tokoh Ikhwan, tangkap. Dan pengarang buku, ibu baca buku apa? La Tahzan. Dr. Al-Qani kena tangkap tuan sekalian. Kena penjara. Mengapa kena penjara tuan-tuan? Orang ni baik. Dia ni menulis lagi, tazkirah pun sedap tuan sekalian. Apa masalah? Sebab dia minta Saudi kena bantu Palestin. Itu dosa dia, kena penjara tuan sekalian. Saudi kalau tuan-tuan tahu secara dia tak gamak tuan-tuan, dahsyat sangat. Dia nak beritahu tuan-tuan sekalian, tengok. Dalam keadaan orang rapah kuasa gitu, Saudi mula-mula sokong jatuh Mursi tuan-tuan. Punyalah teruk tuan-tuan sekalian. Dah. Dalam mu tak bantu Palestin, mu kena pula Mursi nak tolong Palestin tuan-tuan sekalian. Siapa dia hak berani tuan-tuan menyatakan sokongan kepada Mursi? Tuan tengok siapa dia? Siapa dia? Recep Tayyip Erdogan, Turki. Dan Turki ni untuk maklumat tuan-tuan, mereka di barisan hadapan bantu umat Islam. Mengapa tuan-tuan? Inilah mereka bangga dengan sejarah silam moyang mereka Khilafah Uthmaniyah yang memayungi bumi umat Islam 600 tahun lebih. Saya buat relief work di Syria untuk misi bantuan Syria berapa kali tuan-tuan. Memang Turki ni barisan hadapan. Turki bantu Palestin tuan-tuan sekalian. Masa 14 November hingga 22 November ni kena serang tuan sekalian. Negara mana cepat bermusyak? Mesir dengan Turki tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Gerakan Islam memerintah. Hak lain buat tak peduli tuan-tuan sekalian. IC sungguh tuan sekalian. Tapi itu saya kata gerakan Islam ni penting. Pemimpin yang beriman ni penting mentadbir orang beriman tuan-tuan sekalian. Inilah bukti dia tuan-tuan sekalian. Sedih tengok. Tuan-tuan kena ingat ni. Jangan tuan-tuan ingat lepas Mesir, lepas Mesir Turki pula tuan-tuan. Kan daripada bulan lepas mereka cuba. Sebab saya jumpa Profesor Anwar daripada UNICEF, saya forum malam kemarin. Dia kata dia bawa balik Turki. Dia duduk dekat tasin tu, datang dia kata tak nampak. Dia masa saya hebat ni. Macam mana CNN cuba gambarkan seorang teruk sangat di Turki. Mengapa tuan-tuan? Nak burukkan imej Turki bawah gerakan Islam. Sebab pendapatan utama Turki pada sektor pelancongan. Memang tuan-tuan di Turki ni memang Allahu Akbar. Rasa tak nak balik rasa tuan-tuan. Pemandangan cantik Selat Bosphorusnya. Saya menulis buku suka di Turki tuan-tuan. Bukan dengan cantiknya Allah beri antara benua Eropah, benua Asia, itu muka bumi cutik cantik. Orang Turki jangan ceritalah tuan-tuan. Tengok akhwat Turki ni muslimah tu rasa tak nak balik kita tuan-tuan. Allah, kulit putih merah, kulit jenis menggugat ketenteraman awam. Hidung macam-macam bawah, kita lemparkan tuala dia sambut dengan hidung tuan-tuan. Dah. Allahu Akbar. Turki pun pakatan jahat ini nak jatuhkan tuan sekalian. Recep Tayyip Erdogan, AKP. Kena ingat tuan-tuan ni. Mereka sedang seronok ni, sedang bergembira. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat tadi, dalam keadaan Amerika beri 1.3 bilion USD. Cuba tuan tengok operasi Kasli. Dia contoh banyak, saya kena ambil masa teringkas. Biasanya wacana 3 jam. Sekejap tuan sekalian beritahu. Macam mana 25 Disember tahun 2008. 2 hari sebelum berlaku operasi Kasli tuan-tuan sekalian. Saya di London ada program masa tuan sekalian. Apa cerita tuan-tuan? Mesyuarat
Livni minta luar Israel dengan Hosni Mubarak di Kahirah. Mesyuarat 4 mata ni, 2 mata ni tuan sekalian ni. Lepas mesyuarat, Livni buat press conference. Dia kata akan berlaku perubahan besar di Gaza. Apa yang besar tuan-tuan? Hari Sabtu tu, 2 hari lepas tu, Sabtu 27 Disember pukul 11.25 pagi, 60 JF-16 atas bumi Gaza. Dia bedilnya tuan-tuan, pukul 11 pagi, mati 3,500 orang tuan sekalian. 3,500. Bangunan 25,000 hancur tuan-tuan. Jet ni dia tak boleh pusing. Ruang udara 8 km sempit, dia kena ambil ruang udara luas. Rupanya Mesir izinkan jet Israel bedil bumi Gaza tuan-tuan. Mereka ni orang Arab. Kalau baca Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apa makna saudara tuan-tuan sekalian? Ni khianat tuan sekalian. Tengok, zalim sangat orang Palestin pun doa, kita pun doa tuan sekalian. Tengok Allah nak buka kemenangan sekejap saja, sekejap tuan-tuan. Tunisia dia mula, Arab Spring, Tunisia dia. Dulu Tunisia zalim, zaman Habib Bourguiba tuan-tuan, dia haram gerakan An-Nahdah. Dia pimpin Syekh Rashid Ghannouchi, 3,000 kena tangkap kena penjara. Rashid Ghannouchi sempat migrate duduk kat UK tuan sekalian. Dah. Rashid Ghannouchi antara pemikir yang hebat lah tuan sekalian, baik. Bouazizi, pemuda yang dia menega tuan sekalian, buah-buahan kena rampas, dipofras sangat, dibunuh, dibakar diri tuan-tuan. Kesan ni, zaman gadget kat tangan ni, kesan Facebook tuan-tuan. Anak muda ni tuan-tuan sekalian dengan pantas hebat, mereka beribu-ribu, puluh-ribu, ratus juta tuan-tuan, tumbang rejim Ba'ath di Tunisia. Merebak dengan pantas di mana tuan-tuan? Mesir antara awal tuan-tuan. Dan Mesir ni memang hebat lah tuan-tuan. Walaupun pengkaji politik macam Robert Fitzgerald dah hangga politik kelaparan. Dia merujuk pada anak muda yang memang tak ada ideologi. Bukan grup Islami, dia memang anak muda yang menganggur. Tapi kena ingat, di belakang tu memang ikhwan sedidah tuan-tuan sekalian. Pelan ni dia sedidah muslimin dan muslimat. Apa berlaku tuan sekalian? 18 hari. Orang Arab ni, orang Mesir ni tuan-tuan, mereka ni sangat kering hati. Cuba tuan-tuan bayang 18 hari. Tengok balik YouTube lama-lama tu. Dah, dia tindih dengan kata pisah, kena tembak, tak lari. Dari 10,000, 100,000 kemuncak, hari akhir tu berapa? 8 juta berhimpun tuan-tuan. 8 juta. 8 juta tuan-tuan. Selama 18 hari mereka berhimpun tuan-tuan. Kita Melayu tak boleh, kita Melayu jiwa sentimental tuan-tuan sekalian. Jiwa bok titik poli brori marantika tuan-tuan sekalian. Masa bersih 3 saya ingat lagi tuan-tuan. Kawan kita first timer Petronas teruja dengan Facebook lah, nak beri juga dia. Masing-masing bawa garam lah tuan-tuan, plastik garam. Kat datang mereka, piu, kena tembak, berkebuk lari, pedih mata. Pedih tu kita ambil garam, mamah kawan kita tu buka plastik mamah garam, tak rasa masin, rasa manis tuan-tuan. Dia salah bawa plastik gula. Sakit tayar. Nah, tuan-tuan sekalian, orang Arab tak balik mereka tuan-tuan. Tengok mana ni, tengok bawa kain kapan tu, termasuk ulama Al-Azhar bawa kain kapan tuan-tuan. Apa makna? Tak balik, rela mati syahid tuan-tuan. Ini hebat. Jadi tuan-tuan sekalian, dah jatuh Hosni Mubarak 2011, lepas 30 tahun memerintah, maka tengok jatuh kuasa negara tuan sekalian, terpaksa dah dia kena buka ruang demokratik. Puak-puak Salafi, Salafi tu memang mereka bid'ah, tak boleh, bila kata tak boleh. Dulu tubuh Hizbul An-Nur, tubuh parti dia. Hak biarkan tak boleh, tak syariah, tubuh dulu lagi tuan-tuan. Hizbul An-Nur tu tubuh awal tu. Baik ikhwan, tubuh Hizbul Hurriyah wal Adalah, Freedom Justice Party. Tengok tuan-tuan sekalian, Datuk Mak Musi. Saya panjang nak cerita macam presiden sekian tuan sekalian. Yang sangat kita tengok sentiasa berdebat kita. Masa bertaruh Syafiq dengan Dr. Mursi tuan-tuan. Kita pun semua berdoa, kita semua hajat. Menang pun kita sama-sama menangis gembira tuan sekalian. Tuan-tuan boleh buka tengok ucapan Mursi macam Masya Allah. Jelas tuan sekalian macam mana nak bawa balik Islam ke Mesir ni tuan sekalian ni. Mesir ni tuan-tuan kena ingat, dunia. Pasal apa tuan-tuan? Mesir ni penjajah besar dunia. Perancis dengan British kena buat perjanjian. Perancis sempat 3 tahun, British lama sikit tuan-tuan. Inilah cerita ibu dunia tuan-tuan. Kita belajar apa? Kerajaan Fatimiyah, sejarah Zikiyah, kerajaan Ayubiyah. Ni hok pusat-pusat tambah di sejarah Islam. Cerita Mesir tuan-tuan. Cerita Mesir. Mana Mesir ni tuan-tuan? Dia boleh pengaruh dunia sebab apa? Dia ada Universiti Al-Azhar. Ada Ikhwanul Muslimin tubuh tahun 28, terkesan dia merebak seluruh dunia tuan-tuan. Fikrah ikhwan bawa ni, fikrah nak buat kembalikan iqamatuddin wa siyasatud dunyabih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Tengok tuan, merebak satu dunia tuan-tuan. Tengok kalau akhir abad 19 awal abad 20, fahaman pan-islamism. Ketika negara buat sekolah daripada Mesir, Syekh Muhammad Abduh,
Syekh Jamal Afghani, Syekh Rashid Redha, Mesir tuan-tuan sekalian. Pelajar-pelajar terbaik dunia pun pergi belajar di Mesir. Syekh Mahmud Sawar daripada Iraq, Dr. Mustafa Istibai Syariahnya, Profesor Dr. Zulkifli Muhammad Tanah Melayunya, hebat-hebat belajar kat Al-Azhar tuan-tuan. Jadi sebab kata Mesir ni ibu dunia, dia boleh mempengaruhi apa berlaku di Mesir, terutama Universiti Al-Azhar tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita baca buku The Modern Egypt tulisan Sir Lord Cromer, dia cerita macam mana perancangan barat ni tuan-tuan, bukan main-main. Dia tengok Al-Azhar hebat, dia buat American University. Dia tengok Al-Azhar ni hebat, dia buka American University tuan-tuan sekalian. Dan Amerika tuan-tuan sekalian tengok, duk salur dana tuan-tuan sekalian. Dan apabila Mursi menang, banyak perubahan yang telah dibuat tuan-tuan sekalian. Apa yang berlaku kepada umat Islam Syria dibantu tuan-tuan sekalian. Apa sikap Mursi kepada Iran, kita tahu semua tuan-tuan sekalian. Dan Allah tengok macam mana munculnya tuan-tuan sekalian kelebihan ekonomi kepada Mesir berbanding zaman Hosni Mubarak. Tengok kutipan pendapatan daripada terusan Suez tuan-tuan sekalian, tengok meningkat berlipat kali ganda. Gandung tu sendiri tuan-tuan sekalian. Sebab mereka ni subur, ada nil tuan-tuan sekalian. Lepas tu yang penting, dia menguruskan negara, good governance dari sudut rasuah-rasuah tuan-tuan sekalian. Tengok mesti tak benarkan pogai-pogai dia beri hadiah, berduduk kerana zuhud tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Dalam keadaan ni tengok musuh mula bimbang pada Mesir, dan mereka merancang, dan Amerika Syarikat termasuk 3 negara teluk tuan-tuan beri dana kepada penentang Dr. Mursi. Tuan tengok, saya lihat CNN tuan sekalian, menarik juga. Itu kat saya di Island di Belfast, menarik tuan-tuan, betulan pula tuan hari tu tuan-tuan. Al Jazeera dia macam nak kenakan hak menunjuk perasaan ni. Masa tu berhimpun sebab menentang perlembagaan yang Mursi nak ubah tu. Budak-budak muda, kenapa muka raga? Lepas tu wartawan tanya Al Jazeera, mengapa kamu berhimpun? Dia jawab, kami berhimpun, kami menentang perlembagaan, kami menentang dustur. Wartawan je tanya, kamu baca dah perlembagaan? Belum baca lagi. Tengok, ni budak-budak tak erti apa ni hak berhimpun. Sebab dibayar satu hari 400 genih, 500 genih. Dapat duit ni banyak, 400-500 genih tuan-tuan. Macam ulu busuk dapat RM500 tuan-tuan. Dah. Tak usah qala Allah qala Rasul, dapat 500 macam 5,000 dah tuan-tuan dah. Akhirnya mereka makin ramai dapat duit, dibagi duit terbuka tuan sekalian. Maka dia ambil peluang tentera. Tengok, tuan tahu asisi ni tuan sekalian buat kudeta. Dan akhirnya apa yang kita lihat pada hari ni, cuma kita kena doa dah tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kita lihat keberanian orang Mesir ni, penyokong ikhwan mereka turun beramai-ramai tuan sekalian. Ni mati dah ramai tuan-tuan ni. Mati dah ramai tuan sekalian. Kita kena berdoa. Tahu nak masuk Ramadan ni, syahrul jihad tuan sekalian ni. Saya lihat kalau ke ayat semua bangkit tuan sekalian. InsyaAllah kita akan kembalikan balik kepada yang berhak. Mudah tuan-tuan. Kalau tak suka betul, tak suka pada Dr. Mursi, tunggu pilihan raya dah. Kita boleh sabar tuan-tuan. Kalau ikut tak sabar tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu kalau tuan terlibat, penat sungguh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk tepak saya, kita rasa berasak telinga, penat ni tuan-tuan. Penat tuan-tuan. Dah. Tapi kita tengok balik, hak tepat orang tak sokong tu, betul tepat orang tak mengaji, orang tepat tak ada kuliah. Maka pilihan kita ada, kita gerakkan jihad taklim, jihad pendidikan. Kita jaga apabila orang reti ilmu, orang diberikan pencerahan, insya-Allah orang nak kepada gerakan Islam. Sebab tu tuan sekalian, teruslah kita berdoa, tak ada pilihan tuan sekalian, supaya Mesir ini kembali kepada gerakan Islam. Dan tangan jahat Amerika, tangan jahat Yahudi, Israel ni tuan-tuan sekalian, bahkan negara teluk ni tuan-tuan, dapat disekat insya-Allah. Kita pakat doa lah. Jadi saya ingat sekadar itulah sedikit perkongsian tentang isu dan sejarah berlaku kepada bumi Mesir, dan juga sedikit pengkiasan tentang Ramadan kita insya-Allah, mengimarahkan Ramadan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada malam ni, besok saya akan berlepas ke N01 lah. Mari kita lancar dan untuk kita nak masuk sekolah-sekolah di Kuala Besut tuan-tuan sekalian, beri serahan buku pada maktabah. Mana satu buku, buku tu RM5, banyak tajuk tu, satu buku RM5. Kalau tuan-tuan beri RM10, 2 buah buku. Jadi kita nak masuk alio tak boleh sekolah-sekolah, kita masuk dengan sumbangan pada maktabah ni insya-Allah, pada perpustakaan. Mana kita lancar demo, tuan-tuan boleh lancar. Kalau tuan beri RM20, kalau RM50, mana 10 buah buku tuan-tuan wakaf perpustakaan. Bila masa sebut wakaf, demo tu mengalir pada tuan-tuan sampai bila-bila insya-Allah. Ini antara kita buatlah tuan-tuan. Kita kena bergerak awal tuan-tuan sekalian. Kita kena bergerak awal di Besut yang tidak menyumbangkan apa-apa kursi pun tuan-tuan sekalian di Besut. Dejetih tu alhamdulillah Ustaz Wan Azhar majlis hanya 900 saja daripada 3,000 lebih. Dan menarik tuan-tuan, sama je juga yang saya dapat ialah
tempat-tempat petundi kita menang tu ialah tempat-tempat ada masjid yang hidupnya kuliah agama. Masjid Lakluk, Masjid Padang Landak, tuan sekalian, Bandar Jetih tu sendiri tuan-tuan, Simpang 3. Tapi tengok tempat yang kita kalau tengok tu, tempat kampung budaya, kampung gerai, kampung Bukit Kenok, tempat apa? Berdikir barak kuat tuan sekalian. Orang Besuk ni ada zaman jahiliah dia dulu tuan-tuan. Orang Besuk tahun 60 termasuk ada tempat pelacuran di Kuala Besuk. Dan Kuala Besuk ada 1000 rumah PPRT. Ada tempat pelacuran zaman dulu. Tuan-tuan baca kajian Profesor Dr. Muhammad Bakar. Betul tuan sekalian. Nak ubah mentaliti ni bukan mudah tuan sekalian. Kebendaan mereka. Orang pulau je ada 700, 2 orang pengundi. Ada pula camp TUDM, Gong Kedak. Tapi camp tentera ni pernah beri kemenangan tahun 1999 pada Ustaz ni Muhammad Zawawi. Jadi tuan-tuan sekalian, orang Besuk tu belaga lembu, belaga ayam, main ketuk, main wang, main gasi. Tak apa je belaga-belaga ni tuan-tuan sekalian. Termasuk pertandingan kura-kura terpantah pada tuan-tuan. Betul, Kelantan Besuk. Oh berat tuan-tuan. Dia boleh atur kuku, boleh belum atas pada sekolah tuan-tuan. Dia buat macam mana? Pemilik kukura dia ambil minyak angin tuan-tuan, dia tak kat dubur kukura. Hamba Allah tu panas kena minyak kat dubur. Berapuk lagi tuan-tuan. Kata jahat sungguh tuan-tuan. Bila dia berhenti tuan-tuan, bila hidupnya majlis ilmu dan majlis-majlis pencerahan. Termasuk apa? Ni, main pantai tuan sekalian. Main putui, rodak, mokyung, ni maksiat-maksiat zaman dahulu. Jadi insya-Allah tak ada pilihan, kita kena gerak kerja dakwah kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.